Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad Nabi Rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalus salawati wa azkat taslimat. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang-orang yang sabar. Kalangan ulama, di antaranya Imam Izzuddin bin Abdul Salam, menafsirkan sabar itu dengan berpuasa. Kerana puasa adalah madrasah, masa dan tempat mendidik kita dan mengajar kita beramal dengan ajaran Islam. Khususnya sifat sabar. Ketahanan diri kita menghadapi kepayahan, kesulitan dan perasaan yang tidak senang yang didorong oleh hawa nafsu yang jahat yang ada dalam diri manusia. Ketahanan itulah dinamakan sabar, yang sangat mencabar dalam kehidupan manusia, makhluk yang ditabiikan, difitrahkan, dinalurikan menghadapi kebaikan dan keburukan, dipilih dengan akal yang diberi oleh Allah SWT, berpandukan petunjuk agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabaran yang tidak ada pada malaikat. Malaikat tidak ada nafsu. Tabi'in ya ta'at. Tidak ada pada binatang. Binatang ada nafsu, tak ada akal. Ada manusia yang punya akal ini perlu membuat pilihan yang baik dan menolak yang buruk. Membuat pilihan inilah mencabar dalam diri manusia. Para ulama membahagikan kesabaran itu dalam 3 perkara. Yang pertama, sabar taat kepada perintah Allah Ta'ala. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah atau mengerjakan maksiat. Ketiga, sabar menghadapi qada dan takdir yang menimpa kita. 3 perkara ini memerlukan kesabaran. Ibadat puasa yang ditunaikan secara wajib pada bulan Ramadan ini bukan sahaja dinamakan ibadat, mendapat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala, pahala yang tak terhingga, berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain. Dinyatakan oleh Allah dalam hadis Qudsi, tiap-tiap amal anak Adam yang bersifat kebajikan
diberi satu ibadat, satu amal kebajikan 10 kali ganda. Sehingga 700 kali ganda. Malaikat puasa. Puasa disebut oleh Allah Ta'ala, فَإِنَّهُ لِي وَأَنْ أَجْزِي بِهِ. Maka sesungguhnya puasa itu terserah pada aku. Dan akulah yang menentukan pahalanya pada hari kiamat nanti. Kerana puasa ini satu ibadat yang bersifat meninggalkan. Ibadat-ibadat lain mengerjakan. Ibadat sembahyang mengerjakan. Ibadat haji mengerjakan. Ibadat zakat mengerjakan. Ibadat sedekah mengerjakan. Ibadat puasa meninggalkan. Perkara yang sangat kita ingin, yang sangat digemari oleh hawa nafsu kita. Termasuk perkara yang menjadi rukun hidup manusia, makan, minum, hubungan lelaki dan perempuan. Nafsu yang ada di diri manusia. Dalam perkara itu, kita dituduh meninggalkan perkara yang diizinkan pada bulan yang lain. Tujuannya untuk melatih kita meninggalkan maksiat. Meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih mencabar daripada mengerjakan. Kerana nafsu manusia itu terbuak-buak. Suka mengerjakan perkara yang dilarang. Budak-budak masih kanak-kanak pun, kalau perkara yang kita larang, itu yang sangat dia mahu. Itu perangai manusia. Dan Allah Ta'ala telah menguji Nabi Adam dan Hawa alaihissalam sebelum dihantar ke bumi. Diletak dalam surga. Allah Ta'ala menyebut, di samping kamu boleh menikmati dalam surga itu, makan, minum, bergaul, pakaian, dan lain-lain. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Jangan kamu hampir pokok ini. Pokok ini jangan hampir. Diuji oleh Allah Ta'ala supaya meninggalkan satu pokok. Perangai manusia bila dilarang, sangat mahu. Sehingga Adam dan Hawa ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, digoda oleh Iblis. Melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Satu tarbiyah. Satu pengajaran kepada Adam dan zuriat keturunannya. Adam dihantar ke bumi dan menghadapi cabaran-cabaran, bukan sahaja mengerjakan taat, termasuklah meninggalkan maksiat. Perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Padahal semua maksiat itu mendatangkan mudarat, mendatangkan musibat, menyebabkan keburukan kepada diri manusia, keluarga dan masyarakatnya. Semua yang diharamkan, sama ada bersifat makanan, minuman, termasuklah perbuatan. Sebenarnya memberi mudarat pada diri manusia. Tetapi perangai manusia itu suka mengerjakan maksiat yang dilarangkan oleh Allah. Menjadi satu cabaran yang sangat besar. Di samping taat kepada Allah, dalam mengerjakan amal, dapat pahala yang besar. Dalam masa yang sama, meninggalkan maksiat juga dapat pahala yang besar. Dua perkara, taat memerlukan sabar. Meninggalkan maksiat juga memerlukan sabar. Sabar satu sifat yang penting. Sifat yang mulia pada manusia. Dia beri pahala yang sangat besar. Firman Allah Ta'ala, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ hisab. Sesungguhnya ditunaikan kepada mereka yang sabar itu akan pahala mereka
dengan tidak terhingga banyaknya. Pahalanya sangat besar. Di sinilah fadilat puasa itu sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Mendidik kita supaya bersabar. Bersabar bukan sahaja pada masa puasa, termasuklah pada masa tidak berpuasa. Menjalani kehidupan ini. Sama ada dalam perkara dunia dan akhirat, termasuk perkara dunia saja, nak cari nafkah pada anak isteri, menjalankan pekerjaan, perniagaan, pertanian dan sebagainya. Semuanya memerlukan sabar. Semua perkara itu adalah jambatan menuju ke negeri akhirat juga, walaupun namanya dunia. Kerana kalau kita kerjakan dengan tujuan menjadi alat untuk mengerjakan amal yang soleh, mendapat pahala walaupun dia bukan kerja dunia, jambatan ke syurga. Tetapi kalau kita buat perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam cari dunia ini, jambatan ke neraka. Bulan Ramadan mesti jadikan latihan mendidik diri menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala, patuh pada perintah Allah Ta'ala, mengerjakan taat dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut inna sawma nisfus sabri. Sesungguhnya puasa itu separuh daripada sabar. Wat-tuhuru syatrul iman. Kebersihan separuh sebahagian beriman. Kalau kebersihan sebahagian beriman, puasa sebahagian daripada sabar. Sebahagian bersabar itu duduk dalam ibadat puasa. Yang penting kita mesti berpuasa dengan beriman. Ikhlas kerana Allah Ta'ala untuk mendapat fadilat. Sabda Rasulullah SAW, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan iman, percaya wajibnya puasa itu daripada Allah Ta'ala, bukan adat, dan muhasabah diri kerana Allah Ta'ala untuk membentuk diri kita sendiri, kita tunaikan hak-hak puasa itu dengan betul, diampunkan dosanya. Walaupun ada ulama mengatakan dosa-dosa kecil, dosa besar berhajat pada taubat. Walaupun namanya dosa kecil, kalau banyak, besar juga. Laksana bukit merupakan kumpulan batu dan debu yang kecil, yang halus, jadi bukit. Dosa kecil juga kalau banyak, jadi bukit, besar juga. Seorang sahabat mengatakan, dosa yang kecil hilang dengan kita menjalankan ibadat. Dosa yang besar hilang dengan tak boleh dianggap kecil, dosa kecil itu kan jadi besar juga. Dan dosa besar tak boleh dianggap hilang begitu saja, kita mesti bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini sangat penting. Kita mesti didik diri kita menunaikan puasa dengan ada adab. Sekurang-kurangnya melatih menjadi orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Termasuk sabar menghadapi qada dan qadar daripada Allah Ta'ala. Kerana dalam kehidupan dunia ini kita akan diuji. Bukan sahaja dengan kesenangan supaya menjadi orang yang bersyukur. Termasuk dengan kesusahan, dengan penyakit dan sebagainya. Menjadi orang yang sabar. Sama ada sabar menghadapi sakit setelah sakit. Atau sabar melakukan pantang larang supaya jangan sakit. Memerlukan sabar. Itu berkait dengan menghadapi qada takdir daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala beri pahala kepada mereka yang sabar.
yang sakit, sehingga disebut dalam hadis-hadis yang banyak, barang siapa yang keuzuran lalu dia tidak mengerjakan amal yang pernah dia buat pada masa dia sihat, dia sabar dengan keuzuran itu, sedih tak dapat buat amal dengan sebab uzur, dia beri pahala beramal sebagaimana pada masa dia sihat juga. Di sini kita jangan sedih dengan peristiwa yang berlaku pada hari ini. Wabak corona yang melanda dunia. Kita dilarang daripada sembahyang berjemaah, dilarang daripada sembahyang bertarawih, dilarang daripada sembahyang Jumaat. Larangan untuk menolak mudarat yang dinyatakan oleh mereka yang pakar dalam ilmu itu, yang kita kena percaya, mereka yang pakar. Menjatuhkan dalam mudarat diharamkan oleh syarak. Sehingga perkara yang haram pun dihalalkan kerana nak tolak mudarat. Perkara yang wajib ditinggalkan kerana nak tolak mudarat itu, diganti dengan kemudahan, rukhsah. Dalam kita menunaikan rukhsah itu diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Kalau orang yang uzur tidak boleh beribadat kerana dia sakit, diberi pahala macam dia sihat juga. Begitulah mereka yang dihalang daripada pergi ke masjid, dihalang dari sembahyang jemaat, dihalang daripada menunaikan jemaah dengan sebab larangan-larangan itu. Dia beribadat juga di rumah, mengambil rukhsah yang diberi Allah Ta'ala, beribadat di rumah. Dengan dia sabar menghadapi ujian itu, jangan dia sedih dan duka cita. Kalau dia orang Islam, orang beriman, dia beri pahala oleh Allah Ta'ala. Macam dia pergi masjid juga. Kerana kebiasaan masa dia sihat, dia pergi masjid. Tiba-tiba dihalang oleh larangan itu, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Dengan syarat dia sabar menghadapi ujian itu dan rindu pada masjid, rindu pada jemaah, rindu pada Jumaat. Rasa rindu dia. Tidakkah mereka yang rindu, yang berniat nak buat suatu perkara yang baik, diberi pahala oleh Allah Ta'ala? Bila dia buat, digandakan pahalanya. Tetapi ada halangan, diberi pahala yang berganda dengan sabarnya. Di sini adalah tanggungjawab kita mendidik diri kita menjadi orang yang sabar. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini dapat menterbiah diri kita dan kita tinggalkan Ramadan dengan janji Allah Ta'ala dan percaya pada janji itu. Janji diberi pahala dan janji membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sifat yang terpuji dan meninggalkan sifat yang keji. Cukup kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.